153 individu yang ditahan berkaitan kesalahan penyalahgunaan dadah dalam UPS Tapis 5.0 bersepadu sekitar Kedah. Ui, teruknya isu dadah dekat Malaysia ni. Kesemua suspek ditahan menerusi operasi selama 3 hari. Fatin dari mana? Saya dari bawah. Awak dari mana ni? Dari bilik dan pun naik. Jom, saya temankan. Boleh? Jom. Assalamualaikum. Nak ada? Tak respon pun. Terjang je dah. Jom. Susah. Assalamualaikum. Lah, tengok apa dah tu. Mesti nak sampai tak buka masuk. Lah, tengok apa? Isu dadah ni dekat Malaysia ni dah jadi macam cerita Tok M. Jerry dah. Apa maksud kau Tok M. Jerry? Adalah sebab seronok kau tengok. Patutlah kita orang patutlah tak dengar. Teruk sangat ni. Uish. Isu dadah sekarang ni. Kenapa diorang jadi macam ni? Masih teruk dengan masyarakat. Bahaya pula tu, bukan sikit-sikit orang 16 pengedar dadah. 16? Dalam kalangan remaja pula tu semuanya. Nak jadi. Hai. Hari ni bersama-sama dengan saya Nurul Fatin Nadira binti Risahudin. Saya Wan Nur Fatin Munirah binti Wan Muhammad Nizam. Dan saya yang terakhir Nurul Ashiqah binti Jasmi. Okey, berdasarkan sedutan drama pendek itu tadi, kita dapat sama-sama melihat isu penagihan dadah di Malaysia ini semakin berleluasa saban tahun. Oleh itu, kita naklah jadikan itu sebagai satu topik utama perbincangan kita pada hari ini untuk merungkaikan isu penagihan dadah dari aspek punca, kesan dan langkah-langkah untuk mengatasi. Tapi sebelum tu, boleh tak Fatin dengan Ashikin kongsi apa yang korang tahu tentang dadah? Terima kasih Nat. Saya berpendapat bahawa dadah memberi kesan buruk lebih daripada kesan yang baik. Hal ini kerana dadah akan menyebabkan seseorang hilang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Dadah juga akan merosakkan badan seseorang sekiranya diambil secara berlebihan. Baiklah Syikin, pada pendapat kamu, apakah kebaikan sekiranya seseorang mengambil dadah secara menggunakan dos yang mencukupi? Okey, terima kasih Fatin atas perkongsian tadi. Saya tidak bersetuju sedikit atas statement yang diberikan oleh Fatin bahawasanya dadah memberi kesan yang buruk sahaja, maksudnya berlebihan kepada segi keburukan, kerana dadah juga sekiranya Fatin dan juga Nat ingin tahu, dadah digunakan, salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan ubat-ubatan di dunia ini. Jadi, apabila kita dengar pasal ubatan, maksudnya ubat akan salah satu bahan perangsang yang akan membaikkan, Memberi kebaikan kepada diri kita jika kita ambil dengan kadar yang sepatutnya, yang disarankan oleh pakar-pakar perubatan. Jadi pada saya tiada masalah untuk mengambil dadah, tapi atas nasihat doktor. Okey, boleh tak Nat bagi salah satu ubatan yang kita biasa dengar ataupun biasa ambil di kehidupan seharian kita? Saya tak adalah arif mana dalam bidang-bidang perubatan ni, tapi mungkin saya boleh kongsikan. Biasanya kita kerap kali mengambil paracetamol ataupun kita biasa dengar dengan Panadol lah kan. Okey, ubat tu biasanya kita ambil untuk kita hilangkan pening-pening kepala, sakit-sakit sendi kita ni kan. Okey, itu dah menunjukkan bahawa dadah ni jika kita mengambil dengan kadar yang sesuai, dia mampu memberi kebaikan kepada diri kita. Kita boleh sembuh daripada sakit yang kita alami tu. Tapi berlainan pula, bertentangan pula jika kita ambil dengan kadar yang berlebihan. Contohlah kan, kalau paracetamol kita ambil 4 dos. 4 papan dalam masa 1 jam. Memang khayal.
Memang hayat lah kita seharian tu. Betul. Mungkin kita akan rasa oh sedap tidur, tak fikir apa-apa, tapi sebenarnya itulah kesan buruk yang kita dapat daripada pengambilan dadah yang berlebihan. Dadah ni mungkinlah kalau kita tak faham konsep dia, kita akan ingat dadah tu syabu, sebut-sebut putih. Ketum. Ketum yang menghayalkan. Kita Sejuk macam batin. kita tak buka minda kita dengan sebenarnya dadah ni ada kebaikan dia. Contohnya dalam Bidang perubatan. bidang perubatan. Betul. Kalau kita ambil syabu, dia orang akan panggil kita mat dadah. Tapi kalau kita konsum, kita makan Panadol untuk hilangkan rasa sakit kepala, adakah kita dipanggil mat dadah, mat nisab? Tidak. Semestinya Mungkin. tak. Jadi, di sini kita dapat lihat ada kebaikan dadah dan ada keburukan dadah. Jadi, kita akan merungkai punca-punca kenapa seseorang itu membuat keputusan untuk mengambil dadah dalam kehidupan sehariannya. Jadi, pada pendapat saya, punca yang pertama ialah daripada rasa yang ingin tahu. Mungkin kita boleh lihat dari segi ketagihan bermula dari merokok. Merokok merupakan satu perkara yang amat Biasa pada masa kini. biasa pada zaman kini. Tapi perkara itu adalah bahan yang terlarang sebenarnya. Walhal pihak kerajaan juga telah mengharamkan merokok di negara Malaysia. Banyak poster-poster yang dikeluarkan, banyak tanda amaran yang telah dikeluarkan. Tetapi masih ada lagi segelintir manusia yang menghisap rokok, sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi pada pendapat saya, bila kita dah mula merokok, jadi kita ingin mencuba sesuatu yang lagi menarik, yang lagi akan memuaskan perasaan dan kita punya nafsu. Jadi pada pendapat saya, punca pengambilan dadah ini berpunca dari seseorang yang mungkin pernah merokok dan merokok dalam kadar yang kerap. Contoh 3 kotak sehari, 4 kotak sehari. Jadi dia ingin sesuatu yang lebih strong, yang lebih kuat dan lagi mencabar. Jadi dia mencuba dadah dan akan membawa keburukan lah kepada diri mereka. Okey, seterusnya saya ingin nak tahulah apa pendapat Fatin. Apa punca mereka ambil dadah? Terima kasih Shikin atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Saya bersetuju dengan pendapat Shikin. Tapi saya juga ingin menambah bahawa kanak-kanak atau remaja yang kurang kasih sayang daripada ibu bapa akan menyebabkan mereka ingin mencuba benda baru seperti penyalahgunaan dadah. Disebabkan itu, ibu bapa berperanan penting dalam memastikan anak-anak mereka mendapat kasih sayang yang secukupnya. Namun begitu, disebabkan kesibukan daripada ibu bapa, mereka tidak dapat memberi perhatian sepenuhnya kepada anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan anak-anak mereka ataupun remaja akan membuat sesuatu yang dapat menarik perhatian ibu bapa mereka, seperti menagih dadah dan lain-lain, seperti merokok ataupun buat benda-benda yang tidak sepatutnya, yang akan memberi kesan negatif kepada masyarakat maupun negara kita. Baiklah, Nat. Saya setuju dengan pendapat Fatin dan Ashikin tadi. Cuma saya nak tambah sikit lah untuk Fatin punya point tadi kan. Betul juga sebab tekanan dari faktor sekeliling ni mungkin juga berpunca daripada bukan sahaja mereka nak perhatian yang lebih, tapi mungkin mereka ada terlibat dengan masalah keluarga. Masalah keluarga ni sekarang ni macam benda basic yang selalu berlaku dekat Malaysia ni. Kadang-kadang ibu bapa ni terlalu Sibuk bekerja. Ada yang masalah nak cerai. Betul. Anak-anak ni kadang-kadang bila dia terabai, dia mula masalah sosial diorang tu akan mula terjadi. Sikit-sikit bermula dengan pengaruh kawan lah biasanya. Sebab tu ibu bapa ni perlu pantau dengan siapa anak berkawan.
anak keluar dengan siapa, semua tu ibu bapa perlu ambil catnya. Sebab bermula daripada situlah kebanyakan remaja ni mula terjebak dengan isu penagihan dadah. Okey, ya, saya setuju juga dengan pendapat Nat. Tapi melalui rakan sebaya juga, saya ingin menambah, apabila kita berkawan dengan rakan-rakan yang mempunyai sikap yang negatif, kita juga akan cenderung untuk mengikut perbuatan mereka. Contohnya, sekiranya rakan-rakan kita ponteng gelas, kita juga akan terikut-ikut untuk memonteng gelas. Jadi samalah seperti apabila kawan kita melakukan penyalahgunaan dadah, kita pun akan terikut-ikut dengan perbuatan mereka. Disebabkan itu, kita perlu mencari rakan-rakan yang positif agar hidup kita sentiasa baik. Okey, terima kasih Nat dan juga Fatin. Saya amatlah setuju dengan apa yang diperkatakan sebentar tadi. Jadi jelaslah kita nampak bahawa ibu bapa memainkan peranannya yang tersendiri dan juga anaknya juga memainkan peranan yang tersendiri. Jadi masing-masing kita jaga kita. Betul-betul. Okey, untuk aspek yang ketiga pula, kita akan sama-sama merungkaikan tentang kesan penagihan dadah. Kesan penagihan dadah ni bukan sahaja kepada diri sendiri, juga boleh turut melibatkan keluarga, negara, bangsa dan juga agama. Okey, untuk first point kita lah kan, kita bolehlah bagi dekat Ashiki ni. Okey, terima kasih Nat yang cantik. Jadi saya akan menerangkan kesan-kesan negatif sekiranya seseorang itu mengambil dadah. Jadi yang pertama, kita lihat dari aspek diri sendiri dulu. Apa yang terjadi bila seseorang itu mengambil dadah? Adakah dia akan jadi lebih cantik ke? Dia akan jadi lebih buruk ke? Tak mungkin. Kalau kan, jadi pernah tak Nat dan juga Fatin tengok perubahan dari segi fizikal muka seorang penagih dadah dari zaman dia sebelum ambil dan selepas ambil? Banyak kan? dalam kalangan artis kita pun banyak. Ya, betul. Jadi kami cengkung kan. ya, betul. Jadi kami akan tunjukkan muka-muka penagih-penagih yang pernah mengambil dadah, dan kita boleh lihat fizikalnya saban berubah menjadi cengkung, kurus dan tidak bermaya. Ya, betul. Jadi pada pendapat saya lah, kesan yang negatif lain mengenai diri sendiri ialah seseorang itu akan hilang arah, tidak mampu nak menguruskan diri sendiri dari segi, contoh dah biasa, adakah penagih dadah mandi? Uruskan diri pun tak mampu. Jadi memang apabila dia tidak dapat menguruskan diri sendiri daripada segi penjagaan badan dan sebagainya, jadi ia akan memberikan impak yang buruk kepada keadaan fizikal mereka. Betul tu Syikin. Tambahan pula, bila seseorang tu mengambil dadah secara berlebihan, ia akan membawa kepada penyakit mental. Hal ini kerana apabila seseorang tu mengambil dadah, dia tidak dapat melakukan sesuatu secara rasional. Tambahan pula, dadah juga akan merosakkan fungsi otak. Tahu kawan-kawan? Begitu. Maksudnya dia dah tak boleh nak fikir mana yang buruk, mana yang betul, dan ada disebabkan oleh itu, seseorang itu akan menjadi terlebih berani untuk membuat sesuatu perkara yang negatif. Contohnya ada pada muka-muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia ni, banyak kes di Malaysia ni, ada yang kes anak penggal kepala mak, anak ragut rantai emas mak sampai nak tercekik meninggal. Sebab itulah kita apabila kita lihat orang yang mengambil dadah ataupun penagih dadah, kita perlu membawa mereka secepatnya ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Itu masuk isu lain tadi. Tahu. Okey. Betul tak? Kat mana ni? Itu dah langkah dah. Macam tadi aku macam betul tu. Aku ya betul. Maksudnya Fatin dah. Okey. Okey, betul juga. Saya setuju sangat-sangat dengan pendapat Syikin dan Fatin tadi. Saya nak tambahlah juga kan,
bila seseorang itu terlibat dengan masalah penagihan dadah ni, automatik masalah sosial pun diorang akan terlibat sama. Benda ni nampak macam simple tau sebab isu sosial sahaja kan, tapi kita perlu melihat lebih ke depan. Jika anak muda zaman sekarang ni mengambil dadah, siapa yang nak jadi pemimpin negara pada masa hadapan? Kalau daripada sekarang ni, latest generasi kita, generasi Z ni kan, generasi Z ni dah mula isu penagihan dadah tu sangat berleluasa. Nanti pada masa akan datang, pada masa generasi Z yang akan memimpin negara, kita tak ada pemimpin-pemimpin negara yang sehebat sekarang ni sebab berpunca daripada dadah. Ya, betul. Sangat setuju. Okey, dekat sini kita dapat lihat lah kan, banyak betul negatif, kesan-kesan negatif daripada penggunaan dadah yang berlebihan yang seterusnya akan membawa kematian. Baiklah. Okey, sekarang saya rasa kita perlulah beralih kepada topik seterusnya, iaitu langkah-langkah atau cara macam mana kita nak elakkan daripada berlakunya penagihan dadah. Okay, kita teruskan kepada Nat. Okey, pada pendapat saya, individu yang terdekat dengan anak-anak remaja kita pada hari ini ialah guru-guru, sebab mereka kebanyakan masa terluang dekat sekolah. Betul tak? Jadi guru-guru ni lah, guru-guru pihak sekolah perlu bagi pendedahan awal. Contohlah kan, setiap daripada kita ni tipulah kalau dekat sekolah tak ada program anti dadah. Mesti ada. Anti dadah tu dah sangat biasa dah. Kementerian Pendidikan kita sendiri pun dah mewajibkan program anti dadah ni di setiap sekolah, terutamanya di peringkat sekolah rendah lah. Okey. Bila guru-guru ni dah beri pendedahan awal tentang kesan buruk penggunaan dadah, dah bagi langkah-langkah untuk mengatasi dadah, anak-anak ni dia dapat guide diri dia daripada tak buat benda tu. Sebab dia dah tahu dah, kalau buat macam ni dapat keburukan macam ni, kalau buat macam ni dapat kebaikan, dia akan ikut supaya dia dapat kebaikan. Jadi first point yang kita boleh boldkan ialah guru-guru perlu memberi pendedahan awal bagi mengatasi isu penagihan dadah di negara kita. Baik. Terima kasih Nat. Betul apa yang awak cakap sebentar tadi. Selain itu, saya juga ingin menyatakan bahawa ibu bapa yang menunjukkan sikap yang baik terhadap anak-anak akan menyebabkan seseorang anak-anak melakukan perbuatan yang baik. Sekiranya ibu bapa sudah terjerumus dengan aktiviti dadah, sudah tentu anak-anak mereka akan mengikut jejak langkah ibu bapanya yang seterusnya akan membawa mereka kepada kematian ataupun penjara seumur hidup. Betul-betul. Baiklah, sekarang saya juga ingin menyatakan bahawanya pendedahan ini perlu perlu diberitahu sejak awal lagi sebab pendidikan berawal daripada rumah, kan? Pendidikan bermula daripada rumah kita sendiri. Okay. Jadi Shikin, sekarang ni awak ada tak apa-apa idea untuk tambah dalam isi kita tadi? Saya ada sedikit idea dan saya akan mengulas lebih sikit lah tentang poin-poin yang diperkatakan oleh Fatin dan juga Nat. Jadi betul lah kalau ibu bapa memberikan contoh yang baik, baiklah anaknya. Seperti kata-kata peribahasa kita, bagaimana acuan. Begitulah kuihnya. Betul. Dan juga ada juga apa pepatah, melentur mulut biarlah dari rebungnya. Ada juga bapak borek, anak rintik. Jadi dari peribahasa itu dah maksudnya orang dulu dah cakap macam tu, maksudnya benda tu betul lah. Kalau kita tunjuk benda yang baik untuk anak-anak, insya-Allah anak itu akan jadi insan yang berguna. Okey, jadi macam itulah langkah-langkah untuk kita mengatasi. Benda ni mungkin nampak simple kan, tapi memang susah untuk kita nak terapkan dalam diri anak-anak kita sekarang ni tentang cara bagaimana kita nak elak isu penagihan dadah daripada terus berleluasa.
jadi kita dah sampai di segmen yang terakhir. Walaupun kita berasa sedih sangat nak berpisah, tapi kita perlu juga menutup kita punya isu ni supaya lengkap. Di sini saya ingin menyatakan bahawa janganlah kita terjebak untuk mengambil dadah. Jangan sesekali merasa ingin ambil dadah kerana ia akan membuatkan memudaratkan diri sendiri maupun keluarga kita. Ya, betul, maupun keluarga, dan boleh pergi kepada masalah negara. Jadi saya nak dengarlah sedikit kata-kata yang terakhir dari kamu berdua. Silakan. Okey, bila kita sebut pasal isu dadah ni kan, mesti ada insan-insan dekat luar sana yang terjebak dengan penagihan dadah, tapi sudah ada niat dalam diri mereka untuk berubah. Jadi sebagai masyarakat yang prihatin, kita perlulah bagi peluang kedua kepada mereka. Setiap orang ada masa silam mereka yang baik, buruk, bergantung kepada seseorang. Mungkin jika masa silam mereka tu buruk, kita boleh jadikan sebagai pengajaran untuk masa hadapan. Orang lain pun boleh ambil iktibar daripada apa. Contoh kalau kita dah tengok orang tu kan, masa silam dia ambil dadah, dia kena masuk penjara. Takkanlah kita ni yang masih berilmu, berotak ni dah tahu dah ambil dadah masuk penjara, kita dah ambil dadah, kenapa nak masuk penjara juga? Jadi dekat situlah bagi peluang yang kedua, jadikan pengajaran yang iktibar dalam diri kita. Betul. So untuk Fatin pula macam mana? Saya setuju dengan awak berdua punya pendapat. Jadi akhir kata saya nak cakap lah, yang setiap masyarakat mempunyai peranan dalam membanteras dadah. Jadi kita ni perlulah berusaha bersama-sama dalam membanteras dadah. Bak kata pepatah, apa yang kata pepatah? Bulat air kerana pembentung, Bulat manusia kerana buah pakai. Jadi say no to drugs.